Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk minggu ini. Okey, video kita yang ketiga. Apa yang kita nak buat hari ini ialah kita akan bincang semua latihan yang saya telah berikan dalam video yang pertama dan yang kedua. Untuk bab 3 untuk bab 3 koordinasi dan gerak balas iaitu homeostasis, kita akan berbincang semua jawapan di dalam buku SPS daripada muka surat 36 hingga 40. Jadi para pelajar, mana-mana pelajar yang masih lagi belum, yang tiada buku SPS bersama dia, okey, bersama awak, katakan tak ada buku SPS lagi, awak boleh pause video ni sekarang, ambil buku SPS, buka buku surat 36 dan pastikan bersama-sama awak ada pen warna merah. Okey. Katakanlah awak tak ada pen merah, gunakan pensel warna pun boleh. Okey, pensel warna merah pun boleh. Okey. Katakan ada pensel warna pen warna purple pun boleh lah, purple pun boleh. Katakan ada pen warna hijau pun boleh lah. Asalkan jangan gunakan pen yang berwarna sama dengan pen yang awak guna untuk menulis jawapan. Nanti tak tahu beza. Okey. Jadi kalau jawapan salah, macam biasalah kat sekolah, kalau jawapan salah, jangan correction tape jawapan tu, tulis sahaja jawapan yang betul dekat atas jawapan yang salah. Tulis kat atas, tulis kat tepi dia pun boleh. Okey? Baik, ini adalah muka surat 36. Mungkin saya punya gambar kurang jelas, tapi awak punya jawapan dia jelas. Muka awak jelas, tulisan semua. Okey, jadi kita hanya nak bincang jawapan sahaja. Okey, tengok soalan nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis? Okey, so apa maksud homeostasis? Okey, jawapan dia dalam buku teks ada, dalam video yang saya kasih awak pun ada. Apa maksud homeostasis? Okey, sekarang tengok jawapan dia. Okey, dia kata pengekalan keadaan apa kat sini jawapan dia? Jawapan dia adalah persekitaran dalaman. Okey? Pengekalan keadaan persekitaran dalaman. Kalau jawapan awak betul, awak kena tik pakai pen merah ataupun apa-apa yang awak ada. Okey? Persekitaran dalam badan seperti suhu, air dan pH. Okey? Seperti suhu, air dan pH. Supaya berada dalam keadaan yang, berada dalam keadaan yang apa? Keadaan yang seimbang. Okey, jawapan dia seimbang dan stabil. Okey, seimbang dan stabil. Okey, itu jawapan dia. Jadi, jawapan yang atas yang pertama ini, persekitaran dalam. Jawapan yang kedua di bawah ini adalah seimbang. Okey, seimbang. Okey. Jadi siapa yang jawapan yang salah, betulkan sekarang. Siapa yang betul, tik sahaja. Baik, itu soalan nombor 1. Baik, soalan nombor 2. Kawal atur kandungan air dalam badan. Okey, jadi kat sini soalan dia tentang kawal atur kandungan air. Okey. So kita ada dua kalau ingat ni kita belajar air dengan suhu, air dengan suhu. Ini soalan ni tentang air. Okey, so kena tengok soalan dengan baik. Kawal atur kandungan air dalam badan manusia melibatkan sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Ini saya dah ajar. Ada dua sistem terlibat, perkumuhan, endokrin. Siapa yang ada highlighter? Siapa yang ada highlighter bersama dia? Apa-apa yang perkataan yang saya highlight ni awak highlight lah. Okey. Kenapa saya highlight? Menunjukkan dia penting. Sebab tu saya highlight. Okey, jadi saya ulang balik soalan dia. Kawal atur kandungan air dalam badan manusia melibatkan sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Okey, soalannya lengkapkan
pernyataan di bawah. Okey, awak akan letakkan pernyataan di bawah. Okey, kalau awak tengok di bawah ni saya dah letakkan nombor. Okey, nombor. Nombor itu menunjukkan susun atur macam mana kita nak menjawab soalan, macam mana kita nak membaca soalan. Okey, jadi bila tak ada susun atur macam ni, awak akan nampaklah kita nak kena mula dekat mana. Okey, sekarang kita mulakan. Okey, nombor 1 saya letak di bawah sini. Nombor 1, aras air normal. Okey, aras air normal. Jadi, bila awak nak jawab soalan, awak mesti cari dulu perkataan ini, normal ini. Okey? Sama ada aras air normal ke, aras suhu normal ke, tak kisahlah apa-apa pun. Tapi yang normal ini, itulah permulaan jawapan dia. Okey? Ataupun permulaan cara nak membaca soalan. Okey. Yang pertama, aras air normal. Okey, selepas aras air normal, tengok nombor 2. Nampak dekat tempat pelajar yang sedang minum ni, nombor 2. Dia kata apa? Kandungan air dalam badan meningkat seperti minum air. Jadi bila kita minum air, kandungan air dalam badan kita meningkat. Okey? Meningkat daripada aras yang normal. Okey, bila kandungan dalam air badan meningkat, okey, kandungan air dalam badan meningkat, siapa yang akan kesan? Okey, siapa yang akan kesan? Kalau awak ingat dalam video yang pertama kita belajar, yang akan kesan ialah pusat kawalan. Jadi pusat kawalan terletak di mana? Pusat kawalan terletak di otak. Okey, pusat kawalan ini terletak di otak. Jadi ayat yang pertama di sini adalah otak. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 otak. Otak merangsang rembesan sejenis hormon. Okey, otak merangsang rembesan sejenis hormon. Baik, selepas pusat kawalan, langkah seterusnya, kalau awak ingat apa yang saya ajar hari tu, adalah nombor 4 di sini, nombor 4 nombor 4. Seterusnya ialah mekanisme pembetulan. Sekarang ni mekanisme pembetulan, apa yang badan kita perlu lakukan untuk kurangkan balik kandungan air dalam badan yang telah meningkat tadi. Okey, tengok yang pertama, A. Ginjal menambahkan, okey, menambahkan apa tu? Menambahkan lebih banyak. Okey, lebih banyak. Pilihan jawapan ada dalam kotak biru ni ni kotak biru, dah ada kotak biru ni. Okey. Jadi ginjal menambahkan lebih banyak. Okey, air dalam air kencing menyebabkan isi padu air kencing yang apa tu? Yang apa tu? Yang besar. Okey, yang besar. Okey, ataupun kalau tulis banyak pun boleh. Yang besar terhasil. Okey, tak kisahlah tu. Okey, sekarang selepas nombor 4, nombor seterusnya ialah nombor 5. Ini nombor 5. Okey, B tu nombor 5. Okey. Jadi sekarang ni apa terjadi selepas air kencing dihasilkan lebih banyak? Okey, kandungan air dalam badan akan menurun. Sebab lepas ginjal hasilkan lebih banyak air kencing, awak akan pergi ke tandas lebih kerap untuk kencing. Okey? Jadi lepas awak pergi ke tandas untuk kencing, apa yang terjadi? Kandungan air akan menurun kembali. Okey? Jadi bila kandungan air menurun kembali, sekarang ni aras air dalam badan akan balik semula kepada normal. Okey? Balik kepada normal. Okey? Jadi tolong semak jawapan. Kalau betul tik, kalau salah tulis jawapan yang betul. Baik, masih lagi muka surat yang sama. Okey, masih lagi muka surat yang sama. Okey, sama juga kita akan bermula dengan aras air normal. Nombor 1 aras air normal. Okey. Sekarang aras air normal. Ini kita baca soalan kita cari patan normal dahulu. Baik. Selepas nombor 1, nombor 2. Tengok nombor 2. Okey, nombor 2. Nombor 2. Okey, apa yang dinyatakan di nombor 2? Kandungan air dalam badan menurun. Okey, kenapa kandungan air dalam badan menurun? Kerana adanya berpeluh kat sini. Okey? Berpeluh. So kita nampaklah kat sini. Pelajar ni berpeluh. Sama ada dia berdiri bawah panas ke, ataupun dia baru lepas berjoging ke, tak kisahlah. Tapi bila kita berpeluh, air akan keluar daripada badan yang akan menyebabkan aras air dalam badan menurun
berbanding normal. Okey. Baik, yang ketiga. Apa yang selepas menurun aras air dalam badan? Yang ketiga, siapa yang kesan? Yang kesan ialah otak. Okey. So, otak tu apa? Otak itu adalah pusat kawalan. Okey, pusat kawalan terletak di otak. Okey, jadi otak akan merangsang rembesan sejenis hormon. Sama sahaja. Baik, selepas itu nombor 4. Selepas pusat kawalan adalah mekanisme pembetulan. Jadi apa mekanisme pembetulan yang akan berlaku dalam badan? Okey, tengok kat situ. Ginjal mengurangkan. Okey, ginjal mengurangkan air dalam air kencing menyebabkan isi padu air kencing yang kecil. Ataupun siapa yang tulis sedikit pun boleh. Sama je. Terhasil. Okey. Ginjal mengurangkan air dalam air kencing menyebabkan isi padu air kencing yang kecil ataupun sedikit terhasil. Okey. Kita akan berasa dahaga. Okey. Jadi orang yang berpeluh-peluh memang akan rasa dahaga. Dan air kencingnya akan menjadi pekat. Dia akan jadi kuning. Okey, kuning. Pekat. Okey, selepas itu. Langkah yang kelima. 5. Apa yang akan berlaku selepas mekanisme pembetulan? Selepas kita rasa dahaga, kita pergi minum air. Kandungan air dalam badan meningkat. Okey, meningkat kembali kepada aras normal. Okey, sebab awak dah minum air kan? Awak rasa dahaga tadi, awak dah minum air. Kandungan air dalam badan akan meningkat kembali balik kepada normal. Baik, sekarang kita akan bincang pula jawapan muka surat seterusnya, muka surat 37. Okey, kalau tadi kita bincang tentang kandungan air, okey, sekarang ini kita akan bermula dengan suhu badan 37 darjah Celsius. Jadi suhu 37 darjah Celsius adalah suhu 37 darjah Celsius adalah suhu normal. Okey, suhu yang normal. Okey, tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama, orang ni berpeluh-peluh. Okey, bila berpeluh maksudnya panas ke sejuk? Panas ke sejuk? Jawapannya apa? Jadi kalau berpeluh maknanya terlalu panas. Terlalu panas. Itu sebabnya kita berpeluh. Okey? Okey, tengok sini. Bila panas. Okey, bila panas berpeluh-peluh, suhu badan akan meningkat. Okey? Suhu badan akan meningkat. Bila suhu badan meningkat, bahagian mana yang akan mengesan peningkatan suhu badan? Yang mengesan ialah pusat kawalan yang terletak di otak. Okey, so kita ada nampak kat sini perkataannya ialah otak. Okey, jadi suhu badan yang normal bila kita panas, okey, dia akan meningkat dikesan oleh pusat kawalan iaitu otak. Baik, selepas otak kesan, maka berlakulah mekanisme pembetulan. Okey, jadi mekanisme pembetulan akan bermula. Okey, apa perkataan yang pertama dekat A? Berpeluh. Apa ni? Lebih berpeluh. Okey, lebih berpeluh. Jawapan ada dalam kotak biru kat atas ya, dekat dalam buku SPS. Saya tak tunjuk kat sini. Sebab dalam buku SPS dah ada, saya tunjuk jawapan dia. Okey, lebih berpeluh, bulu roma condong dan rapat dengan kulit. Okey, perkataan dengan ni ada 2 kali. Awak potong satu dengan. Potonglah, potong dengan ni pun boleh potong. Okey, buanglah satu dengannya. Okey, lebih berpeluh, bulu roma condong dan rapat dengan kulit. Okey, salur darah dalam kulit akan mengembang. Ingat lagi tak dalam video pertama? Tengok balik siapa yang lupa. Perembesan hormon tertentu berkurang dan kadar metabolisme badan berkurang. Air kencing sedikit. Okey? Sekarang kita tengok B pula. B. Badan menjadi sejuk. Okey? Jadi selepas semua mekanisme pembetulan berlaku di A, okey? Selepas semua berlaku di A, awak akan dapat B. Okey, badan menjadi sejuk. Apabila badan menjadi sejuk, suhu badan
kembali kepada normal 37 darjah Celsius. Okey. Sekarang kita tengok yang bawah pula. Okey, bawah pula. Sama juga kita bermula dengan suhu badan 37 darjah Celsius. Sama mesti bermula dengan 37 darjah Celsius. Okey, tengok situasi di bawah ni, lelaki ni menggigil. Okey, bila menggigil maknanya suhu adalah terlalu sejuk. Menunjukkan suhu turun. Okey, suhu turun. Okey, siapa yang kesan penurunan suhu? Yang kesan ialah otak. Okey, otak. Ayat-ayat panjang ni saya tak nak baca lah sebab itu tak penting. Yang penting otak ni. Okey, otak ni. Otak ni yang penting. Baik, tengok C. Okey, apa jawapan di C? Okey, tengok C. Otot mengecut dan mengendur secara aktif. Okey, aktif. Menyebabkan badan menggigil. Bulu roma berdiri tegak. Salur darah dalam kulit mengecut. Hormon tertentu dirembeskan dan kadar metabolisme badan bertambah. Okey? Jadi kalau awak tengok E dengan C, jawapan dia adalah bertentangan. Okay, sekarang kita pergi ke D. Selepas semua mekanisme pembetulan di C, apa yang akan berlaku? Badan akan menjadi panas semula. Tadi badan sejuk kan? Jadi selepas mekanisme pembetulan, badan jadi panas. Panas kepada berapa? Panas kepada suhu 37 darjah Celsius. Okey? Maknanya kembali kepada normal. Baik, tadi kita tengok homeostasis dalam manusia. Sekarang kita akan tengok pula homeostasis dalam haiwan. Ini adalah muka surat 38 buku SPS. Okey? Jadi gambar-gambar ke atas saya tak ambil lah. Saya cuma terus kepada jawapan. Okey, tengok kat situ, menyejukkan badan ketika panas. Okey? Jadi situasi yang pertama adalah haiwan yang panas. Okey? Haiwan yang sedang mengalami peningkatan suhu badan, apa dia kena buat? Okey, tengok kat situ caranya. Okey, cara menjilat bulu. Okey, menjilat bulu. Awak rasa haiwan mana? Haiwan mana yang jilat bulu? Saya dah ajar hari tu dalam video kedua. Haiwan yang menjilat bulu untuk menyejukkan badan ialah kucing. Okey? Mengipaskan telinga. Haiwan apa yang kipaskan telinga untuk menyejukkan badan? Kipaskan telinga ialah gajah. Okey? Kemudian haiwan yang C, berteduh. Okey, berteduh. Maknanya dia cari tempat-tempat yang tak panas lah. Bila badan dia panas, dia akan pergi cari tempat yang tak panas lah, berteduh. Okey, haiwan yang itu adalah sesumpah. Okey, apakah haiwan yang menjalirkan lidah apabila badan dia panas? Menjalirkan lidah. Siapa? Mudahlah ni semua orang tahu anjing. Kemudian, kalau cuaca panas, dia berendam dalam air. Siapa berendam dalam air? Jawapannya badak air. Kemudian, kalau cuaca panas, dia hasilkan lendir. Siapa hasilkan lendir? Jawapannya ialah siput babi. Senang Okey, seterusnya. Memanaskan badan ketika sejuk. Tadi sejukkan badan ketika panas. Sekarang nak panaskan badan pula. Cuaca sejuk. Tadi menyejukkan badan ketika panas. Sekarang cuaca panas. Cuaca sejuk, dia nak panaskan badan ni. Okey? Cuaca sejuk nak panaskan badan. Okey. Yang pertama, mengembangkan bulunya. Haiwan apa? Yang kalau panas, kalau sejuk, dia nak panas, dikembangkan bulu dia. Okey, jadi jawapan kat sini ada lebih dari satu. Yang pertama, arnab. Yang kedua, beruang kutub. Okey, ada dua lah. Arnab dengan beruang kutub. Okey, kemudian, menggunakan lapisan lemak tebal di bawah kulit untuk memanaskan badan ketika sejuk. Siapa? Ada dua juga. Anjing laut dengan beruang kutub. Dua Kemudian kalau cuaca panas, nak sejukkan badan, dia berhibernasi. Siapa yang berhibernasi? Saya dah tunjuk awak juga. Jawapannya ialah ular. Okey, sekarang kita tengok nombor 2.
Gariskan jawapan yang betul tentang homeostasis dalam tumbuhan. Ini yang tumbuhan. Okey, yang kat atas tu haiwan. Tengok yang pertama A. Pokok pisang akan buat apa pada cuaca panas? Pokok pisang dia akan menggulungkan daun pisang pada cuaca panas untuk mengurangkan kehilangan apa? Air ke udara. Menghilangkan kehilangan air. Okey, transpirasi melalui transpirasi. Okey, soalan B. Stoma pada waktu siang. Waktu siang, stoma terbuka ke tertutup? Stoma terbuka. Ingat lagi tak ni? Video yang kedua pada waktu siang, stoma terbuka. Okey, jadi soalan B. Stoma terbuka pada waktu siang untuk menghilangkan lebihan air daripada daun. Okey, daripada daun. Melalui proses apa? Transpirasi. Untuk menyejukkan tumbuhan pada cuaca terlalu panas. Okey, pada hari siang juga, tapi sekarang cuaca terlalu panas. Stoma tertutup. Okey, tertutup untuk mengurangkan kehilangan air. Okey? Jadi tolong bulatkan ataupun gariskan jawapan yang betul. Kalau jawapan awak salah, betulkan sekarang. Baik, sekarang kita bincang muka surat 39. Ada soalan objektif, ada 5 soalan objektif. Soalan pertama, apakah mekanisme pembetulan jika suhu badan meningkat? Okey, suhu badan meningkat. Okey, yang pertama, bulu roma menegak. Betul ke salah? Bulu roma menegak, betul ke salah? Salah, Bulu roma menegak adalah untuk cuaca sejuk, belum menurun. Okey. Kemudian badan menggigil. Menggigil ni suhu badan meningkat ke menurun? Panas ke sejuk? Sejuk. Okey, sejuk. Jadi salah lah. Okey. Kita menggigil waktu sejuk. Maknanya suhu menurun. Okey. Ketiga, salur darah mengembang apabila suhu meningkat. Betul lah. Okey, betul lah. Okey. Dan yang keempat, bila awak panas, suhu meningkat, badan akan berpeluh. Okey. Jadi jawapannya ialah apa? Jawapannya ialah B, 3 dan 4. Okey. Tengok soalan nombor 2. Mengapakah arnab mengembangkan bulunya dalam cuaca panas? Cuaca sejuk. Okey, arnab mengembangkan bulunya dalam cuaca sejuk. Kenapa? Yang pertama untuk penyamaran. Salah lah, takkan nak menyamar pula, betul? Tiba-tiba je sejuk-sejuk nak menyamar dah. Kenapa kan? Tak ada kaitan. Okey, sebagai tanda amaran. Takkan cuaca sejuk nak bagi amaran kan? Okey, tak ada kaitan lagi. Sebagai perlindungan daripada tiupan angin. Dah kenapa pula nak berlindung kan? Cuaca sejuk nak berlindung daripada tiupan angin. Dah kenapa? Tak ada kaitan juga. Okey, merangkap haba untuk memanaskan badan. Ini betul. Okey. Jadi kalau awak tengok jawapan A, B, C memang tak logik langsung. Okey. Tak ada kaitan langsung. Okey, soalan nombor 3. Mengapa stoma daun terbuka pada waktu siang? Okey, mengapa stoma terbuka pada waktu siang? Tadi kita dah cakap kan sebenarnya. Kita dah bincang tadi. Yang pertama A, untuk membebaskan air yang berlebihan melalui proses apa anak-anak? Proses transpirasi. Betul lah. A dah betul lah. Kita nak mikir. B, untuk membolehkan oksigen meresap ke dalam daun, untuk menyerap cahaya matahari, untuk membebaskan karbon dioksida. Tak lah. Okey. Okey, nombor 4. Apakah proses yang mengekalkan keseimbangan dalam badan? Okey. Proses mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam badan. Okey, nak kekalkan persekitaran dalam badan. Okey. Jawapannya senanglah, semua orang tahu kan? Jawapannya ialah homeostasis. Okey, perkumuhan, peristalsis, respirasi tak ada kaitan langsung. Okey, nombor 5. Antara yang berikut yang manakah berlaku jika kita berpeluh pada cuaca panas? Okey.
Bila kita berpeluh pada cuaca panas, apa yang berlaku? Kurang air kencing. Betul ke salah? Betul lah. Cuaca panas kita memang kurang air kencing. Tidak dahaga. Tak akanlah. Okey? Tak akanlah tak dahaga. Kalau panas kita dahaga. Kita bukan alien. Alien lainlah. Salur darah di bawah akan kulit mengecut. Pula kecut, kembang. Okey? Kembang. Terang-terang salah. Kandungan air dalam badan meningkat. Taklah kan? Tak. Okey, cuaca panas kita berpeluh, kandungan air akan menurun. Okey? Okey, senang sahaja. Baik, masih lagi muka surat yang sama, muka surat 39 tapi bahagian B. Okey. Tandakan right, gerak balas betul. Okey, yang betul awak right. Dan awak kena pangkah yang salah. Ketika bila? Ketika cuaca panas. Okey, tengok A. Air kencing sedikit dihasilkan pada cuaca panas. Betul ke salah? Betul. Okey, so betul. Okey, tengok B pula. Salur darah dalam kulit mengecut pada cuaca panas. Salah lah Kalau dalam cuaca panas, salur darah bukan mengecut. Dia akan mengembang. So, kalau awak betul dua-dua jawapan ini, awak dapatlah 2 markah. Bulatlah 2 markah tu. Okey, bulatkan nombor 2. Okey, beberapa sistem badan terlibat semasa gerak balas badan terhadap perubahan kandungan air di dalam badan. Okey, ada 2 sistem terlibat. Okey, dia kata bulatkan sistem tersebut. Okey, jadi ada 2 sistem. Sistem respirasi, salah. Okey, sistem endokrin, betul. Memanglah endokrin terlibat. Sistem perkumuhan, betul. Ni 2 sistem terlibat. Endokrin dengan perkumuhan. Yang bawah ni sistem otot, salah lah. Okey, sistem otot salah. Okey, 2 markah. 2 markah. Baik, ini adalah soalan untuk muka surat terakhir. Muka surat terakhir, muka surat 40. Bahagian C. Johan mendaki Gunung Everest dengan memakai pakaian khas. Okey, memakai pakaian khas untuk menahan cuaca yang sejuk. Suhu di bawah 0 darjah Celsius. Jadi kalau siapa yang pernah tengok movie Everest, cubalah tengok movie Everest. Memang sejuk Berdasarkan rajah 2, terangkan bagaimana suhu badan normal dikekalkan jika Johan berada dalam persekitaran yang sejuk. Okey, boleh tengok dekat sini, markah yang diperuntuk ialah 4 markah. Jadi awak mesti memberikan 4 poin. Okey, 4 poin, dapatlah 4 markah. Jadi poin yang pertama. Siapa yang jawapan salah, boleh tiru jawapan ini salin sahaja. Suhu badan menurun di luar. Okey, jadi sebab suhu kat luar tu sejuk kan, jadi suhu badan menurun di luar. Okey, ini poin 1. 1 markah. Kemudian, kulit mengawal atur suhu badan. Kulit mengawal atur suhu badan. Ini adalah poin yang kedua. Okey, otak mengarah otot untuk menghasilkan haba. Ini adalah poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Yang terakhir, otot menggigil untuk menjanakan haba. Otot menggigil untuk menjanakan haba. Ini adalah poin yang keempat. Jadi bila 4 markah, 4 markah, 4 poin perlu diberikan. Baik, ini soalan terakhir. Jadual menunjukkan isi padu air kencing seorang dewasa pada suatu hari. Dia diberikan 3 keadaan masa berbeza. Yang pertama 9 pagi, 200. Pagi-pagi 200. 12 tengah hari, ni panas cuaca dah panas, 100. Kemudian 5 petang, pukul 5 petang, 300. Jadi kita nampak pagi-pagi banyak. Pagi-pagi banyak. Pagi banyaklah 200. Petang pun banyak juga 300. Yang sikit bila? Waktu tengah hari, 12 tengah hari. Jadi kita tahulah 12 tengah ni adalah waktu yang panas. Jadi bila panas memanglah sikit air kencing dihasilkan. Okey. So kena faham. Ini kita kena faham soalan.
Okey, tengok. Jika orang dewasa itu meminum kuantiti air yang sama. Okey, jadi dia minum air kuantiti yang sama banyak. Okey, sama banyak pada pukul 8.30 pagi, 12 tengah hari. Okey. Jadi orang ni individu ni dia minum air yang sama banyak, air sama banyak. Pukul 8.30 pagi dia minum air, 12 tengah hari pun dia minum air sama banyak. Okey, soalan dia sekarang, mengapakah kuantiti air kencing yang dihasilkan pada waktu pagi pukul 9 lebih banyak daripada pada waktu tengah hari 12.30? Okey. Jadi, dia minum air sama banyak, tapi kenapa kuantiti kencing pada pukul 9 pagi lagi banyak daripada pukul 12.30? Okey, apa sebabnya? Jadi kat sini sebenarnya adalah sebab faktor suhu. Suhu. Jadi pada pagi hari cuaca sejuk. Jadi suhu tu rendah. Suhu rendah. Jadi badan kita suhunya rendah. Kemudian bila tengah hari cuaca panas. Jadi suhu badan kita akan meningkat. Bila meningkat, kita akan hasilkan kencing yang lebih sedikit. Tengok kat situ. 2 markah. 2 markah. Jadi awak kena berikan 2 poin. 2 markah, 2 poin. Yang pertama. Yang pertama, dia kata apa? Suhu persekitaran. Suhu persekitaran. Pada waktu pagi lebih rendah daripada waktu tengah hari. Memanglah. Pagi-pagi suhunya rendah. Tengah hari suhunya lebih. Jadi ini poin yang pertama. Apa yang kedua? Ginjal menghasilkan lebih banyak air kencing pada waktu pagi. Ini poin yang kedua. Ataupun kalau anda kata ginjal menghasilkan sedikit air kencing pada waktu tengah hari ataupun pada cuaca yang panas pun betul. Tetap membawa maksud yang sama. Tengok soalan kedua. Nyatakan 2 faktor. Dia nak 2 faktor. Nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi kuantiti air kencing. Apakah 2 faktor yang mempengaruhi kuantiti air kencing? Tengok yang pertama. Suhu persekitaran. Suhu persekitaran. Dan yang kedua ialah kuantiti air yang diminum. Jadi 2 markah lah. Sebab dia minta 2 faktor kan. Yang pertama suhu persekitaran. Yang kedua kuantiti air yang diminum. Jadi 2 markah. Jadi macam saya buat ni, saya buat bracket. Kemudian saya tik, saya tulis P1, P2. Awak pun kena buat macam tu dekat buku SPS supaya awak tahu kat mana awak dapat markah. 2 markah. Bulatkan 2 markah. Soalan ketiga. Apakah homeostasis dalam badan bagi pengawal aturan kandungan air semasa seseorang berpuasa? Berpuasa. Jadi waktu kita berpuasa, macam manakah homeostasis berlaku di dalam badan kita? Yang pertama, ginjal mengurangkan jumlah air dalam air kencing. Itu sebabnya kalau awak perasan, bila bulan puasa, awak kencing sedikit dan awak kurang pergi ke tandas. Kalau bulan puasa ada orang yang kerap-kerap pergi ke tandas, itu kena tengok tu. Pergi minum air ke? Minum air kat tandas pula nanti. Menyebabkan isi padu air kencing menjadi sedikit. Kecil, kurang. Jadi kurang air kencing pada bulan puasa. Jadi itu sebabnya bulan puasa kita kurang kencing, kurang pergi tandas. Jadi kalau ada kawan-kawan awak tahun depan, tengoklah bulan puasa tahun depan. Siapa suka pergi tandas waktu bulan puasa, awak cuba ikut sekali. Tengok, dia pergi minum air ke kawan awak tu. Baik, itu sahaja. Kita dah habis bab 3. Pastikan semua jawapan sudah diselesaikan, sudah dibetulkan mana-mana yang salah. Minggu hadapan kita akan masuk bab 4, satu bab yang panjang. Bab 4 ni bab yang panjang. Mungkin kita akan habiskan dalam masa sebulan. Sehabisnya bab 4 ni bab sebulan lah. Bab 4 ni panjang. Tapi tak ada eksperimen. Jumpa lagi minggu hadapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okay, bye bye.